Okay, hai. Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan ajar mengenai hujah. Okey, 1.2.1 menerangkan maksud hujah dan membezakan hujah deduktif dan hujah induktif. Okey, proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan dikenali sebagai penghujahan. Itulah maksud dia. Okey, nah. Okey, jap. Okey, so dalam satu hujah, kita akan jumpa sekurang-kurangnya 2 permis dan juga satu kesimpulan. So, apa maksud permis dan juga kesimpulan? Kita tengok kat kotak ni. Okey. Okey, permis merupakan satu pernyataan yang memberi informasi. Maksudnya permis tu adalah pernyataan yang memberi sesuatu maklumat dan kedudukan permis adalah sebelum kesimpulan. Okey, manakala kesimpulan ialah satu kesudahan pendapat atau keputusan. Jadi kedudukan kesimpulan biasanya berada di akhir ayat. Biasa kan kalau kita buat karangan bahasa Melayu, kesimpulan mesti duk lalas sekali kan. Macam tu juga kesimpulan dalam sesuatu hujah. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan pasal pernyataan khusus dan pernyataan umum. Pernyataan khusus ialah pernyataan khas merujuk suatu kes tertentu, manakala pernyataan umum ialah pernyataan yang menerangkan suatu konsep secara menyeluruh. Maksudnya kat sini kalau khusus dia lebih terperinci berbanding umum. Umum tu dia macam dalam bentuk lah. Okey, kalau kita bagi contoh kan. Kalau cikgu bagi contoh cikgu adalah berkaitan dengan KFC. Okey, cikgu bagi pernyataan. Pernyataan yang pertama. Saya suka makan KFC. Satu lagi pernyataan. Saya suka makan ayam goreng di KFC. Okey, jadi dari sini cuba decide ataupun tentukan mana satu pernyataan umum atau khusus. Okey, cuba kita tengok pernyataan yang pertama ni. Okey, cikgu kata saya suka makan KFC. So ini pernyataan yang mana? Ini pernyataan umum. Pasal apa cikgu kata umum? Pasal dekat pernyataan ni dia tak bagi tahu pun menu apa yang dia suka makan dekat KFC. KFC kan ada macam-macam menu kan. Tapi kat sini dia tak bagi tahu pun. Jadi ia adalah pernyataan umum. Kalau ayat yang kedua, pernyataan yang kedua, cuba tengok. Saya suka makan ayam goreng di KFC. Jadi dia nyatakan menu kat sini. Dia abang dekat KFC tu aku suka makan ayam goreng. Jadi itu adalah pernyataan khusus. Dapat kita tengok bezalah. Kalau pernyataan yang pertama dia secara umum. Kalau pernyataan khusus, pernyataan kedua ni dia lebih mendalam. Dia habaq lebih mendalam lagi. Okey, boleh nak? Okey, so mari kita kenal pasti pada muka surat 14. Okey, baik. Okey, kita kenal pasti dulu yang pertama. Permis dan juga kesimpulan. Ini adalah contohlah. Okey, macam cikgu cakap, permis ada di awal ayat. Awal ayat. So kita tengok soalan A. Luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2. Bulatan A mempunyai jejari 7 cm. Kesimpulannya, luas bulatan A ialah 154 cm. So, premis ada dekat awal ayat. So, kita highlight lah dekat
ayat first sekali yang memberi maklumat iaitu luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2. Okey. Okay, lepas tu cikgu kata juga tadi kalau kesimpulan berada di akhir ayat. So akhir ayat kita adalah pakai highlight apa tu aku ni? Ambil ni. Berada di akhir ayat iaitu kesimpulannya bulatan A ialah 154 cm kuasa 2. Nampak tak dia tak siap-siap? So kita akan tentukan mana umum, mana khusus. Jadi permis satu, luas sebuah bulatan luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2. Ini adalah suatu penyataan umum. Pasal apa? Dia tak cakap pun. Pasal apa? Okay, dia memberi pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2 adalah formula bagi bulatan. Nah. Okey, jadi kesimpulan ni adalah khusus. Sebab dia bagi tahu siap-siap bulatan A berapa besar dia punya luas dia iaitu bulatan A 154 cm kuasa 2. Okey nah. Okey. Okey, dia mesti salah satulah kalau permis satu umum, kesimpulan mesti khusus. Dia mesti berlawanan lah, tak boleh sama. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya B. Ini premis dia. Premisnya berada di awal-awal ayat. Okey, itu premis. So, cikgu nak highlightkan pula dia punya kesimpulan. Kat mana kesimpulan? Ni kesimpulan dia. Okey, balik. So, okey, apa dia punya premis? Okey, apa penyataan dia? Umum ke khusus? Ini adalah penyataan khusus. Pasal apa? Tengok kat sini. Dia bagi tahu satu-satu ni. Ni N darjah 1 darjah bersamaan 1. 2 darjah bersamaan dengan 1. Dia ada nombor kat sini. Jadi dia penyataan khusus. Untuk kesimpulan, dia merupakan penyataan umum sebab dia bagi dalam bentuk rumus ini. N darjah sama dengan 1. Okey, itu penyataan yang menggunakan rumus lah. Jadi dia umum. Okey nah. Okey, seterusnya. Okey, permis. Cuba tengok permis kita adalah highlight warna apa tadi? Hijau. Salah highlight. Okey, permis adalah semua murid semua murid 4 celik mendapat A dalam ujian matematik. Dan kita punya kesimpulan ialah Camelia mendapat A dalam ujian matematik. So, premis kita, jawapan dia untuk premis yang color hijau ni apa dia? Umum ke khusus? Ia adalah umum sebab dia memakai ayat semua. Dia tak habaq pun siapa dapat A. So, itu adalah umum. Okay, kesimpulan dia adalah khusus. Pasal apa? Pasal ayat ini dia cakap Camelia adalah yang dapat A dalam matematik. Okay, nah? Dia nyatakan siapa. Jadi, dia adalah khusus lah. Okay, D pula. Okay, D. Semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan 3. Okey, ini adalah premis kita lah kat awal ayat. Okey. Okey, kesimpulan 72 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. Okey, so mari kita nyatakan sama ada. Okey, yang hijau ni premis 1 ni umum ke khusus? Okey, kita tengok. Semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. Dia kata semua kat sini keyword dia. Jadi, penyataan ini adalah penyataan umum. Okey, good. Okey, seterusnya. Okey.
Kesimpulan, 72 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. So, dia nyatakan kat sini 72. So, ini adalah gandaan khusus. Gandaan khusus. Pernyataan khusus. Boleh Okey, seterusnya. Ini awal-awal ni premis kita lah. Kan, betul tak? Yang awal ni adalah premis. So, kesimpulan kita tang mana? Pola nombor 2, 12, 50, 1, 24 boleh dirumus sebagai 2n kuasa 3 tolak 4 dengan n tolak, n sama dengan 1, 2, 3, 4. Itu kita punya kesimpulan. So, kita tengok kat sini yang warna hijau ni, penyataan dia adalah penyataan khusus. Okey, ini adalah kesimpulannya adalah penyataan umum. Okey. Faham tak kat situ? Okey. Bila kamu dah faham penyataan umum dan penyataan khusus, barulah kita akan menentukan hujah didaktif dan hujah induktif. So, macam mana nak tentukan hujah didaktif dan hujah induktif? Okey. Cuba tengok kat sini, hujah didaktif. Tengok kat sini. Hujah didaktif ialah proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Maksudnya kat sini, hujah didaktif hujah didaktif adalah daripada pernyataan umum kepada pernyataan khusus. Itu maksud dia. Kalau induktif dia terbaliklah. Induktif kita akan buat kesimpulan umum berdasarkan premis khusus. Jadi kalau hujah induktif, kita akan dapat daripada khusus kepada umum. Boleh? So, kita tengok balik contoh tadilah. Contoh tadi, hujah didaktif. Cikgu katakan D. Umum kepada khusus. Duk. Ikutlah macam mana kamu nak baca. Cikgu baca duk. D-U-K, duk. So, kita tengok. Soalan A. Tengok nah. Premis 1 adalah penyataan umum. Premis 1 adalah penyataan umum. Kesimpulan adalah penyataan khusus. Jadi dia didaktif. Betul lah. Umum kepada khusus didaktif. D for didaktif. So yang kedua. Daripada khusus kepada umum. Daripada khusus, cikgu ambil color lain. Daripada khusus, kita akan pergi kepada umum. Itu adalah induktif. Khusus ke umum, dia jadi hujah induktif. Kamu ingat satu sahaja. Jadi, yang lain kamu boleh buatlah. C. Daripada umum pergi ke khusus. Umum pergi ke khusus. Dia merupakan didaktif. Duk. Jadi ini adalah hujah didaktif. D. Hujah apa ni? Daripada umum dia jadi khusus. Dia jadi umum ke khusus, hujah didaktif.
Okey. Okey. E. Cuba tengok E. E dia lain. Daripada khusus ke umum. Kalau ini adalah induktif. Dia terbalik ah. Kalau tadi diduktif, ini dia akan jadi induktif. Okay, boleh nak? Okey, jadi latihan 2.1. Diminta tentukan sama ada hujah berikut adalah hujah diduktif ataupun hujah induktif. Jadi kita kena tentukan dulu premis kita. Kita buat satu-satu. Okey, soalan 1. Apa premis kita? Ini premis kita. Semua faktor bagi 6 ialah faktor 1, 2, 1. Kan. Tak nampak lah dia punya ni. Okey, premis berada di awal ayat kan? Sekejap, cikgu besarkan. Okey, premis berada di awal ayat. So, jadi awal ayat dia semua faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12. Okey, cari kesimpulan dia. Kesimpulan dia dekat ayat yang terakhir iaitu 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 12. Okey. Okey, so kita dah tentukan premis dengan kesimpulan. Tentukan pula sama ada pernyataan itu pernyataan umum ataupun tidak. Okey, had warna kuning ni, premis ni. Ini pernyataan umum. Pasal apa? Ada perkataan semua kat situ. Jadi ini adalah umum. Kalau ini umum, ini adalah khusus. Pasal apa khusus? Tengok kat sini. Dia bagi tahu nombor dia. 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 12. Okey, boleh? Jadi tentukan. Hujah diduktif ke hujah induktif? Kalau diduktif tadi, formula dia adalah daripada umum ke khusus. Duk. Kalau induktif, daripada khusus kepada umum. So, kita punya soalan 1 ni apa jawapan dia? Dia umum ke khusus. Jadi, diduktif. Hujah diduktif. Boleh? Okey, 2. Okey, cari premis dia dulu. Ke awal ayat. Apa dia? Semua poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Okey, kesimpulan dia A, B, C, D, E, F, G mempunyai sisi yang sama panjang. Okey, so premis ni umum ke khusus? Tengok kat sini ada perkataan semua. Jadi ia adalah suatu pernyataan umum. Okey, kalau kesimpulan dia adalah pernyataan khusus. Dia mesti salah satulah. Kalau awal tu premis dah umum, kesimpulan dia mesti khusus. Okey nak? Okey, so kita tentukan diduktif ke induktif. Ini umum kepada khusus. Jadi ia adalah diduktif lah. Sebab diduktif umum kepada khusus. So kita tulis sini. Hujah diduktif. Okey, premis seterusnya. Semua gandaan 10 berakhir dengan gandaan kosong. Okey. Ini adalah premis pertama. Okey, kesimpulannya adalah berada di akhir ayat lah. Nombor 50 berakhir dengan digit kosong. Okey, so kita tentukan. Okey, jadi premis ini umum ataupun khusus? Ya, ini adalah pernyataan umum sebab ada word semua dekat sini. Okey nah. So, umum. Okey. Okey, yang warna biru ni dia menjadi
khusus. Sebab dia nyatakan nombor 50 itulah berakhir dengan digit kosong. Okay, nampak tak? So, umum khusus. Umum khusus adalah induktif. Daripada umum pergi ke khusus. Ni umum pergi ke khusus. Jadi, hujah induktif. Okay, boleh? Okey, seterusnya nombor 4. Okey, baik, kita cari premis dia dulu. Premisnya terletak di hadapan ni lah sampai titik. 2 kurungan 1 sama dengan 2. 2 dalam kurungan 2 sama dengan 4. 2 dalam kurungan 3 sama dengan 6. Itu adalah premis pertama dia lah. Okey. Kesimpulannya adalah ini. Pola nombor 246 boleh ditulis sebagai 2n di mana n sama dengan 1, 2 dan 3. So, kita nak tulis apa kat sini? Ini apa dia? Ini adalah penyataan khusus. Pasal apa? Kamu tengok kat sini. Yang lain-lain ni kan? Nombor ni lain kan? Dia menyatakan nombor kat dalam ni. So, dia penyataan khusus. Kalau hak ni, kamu perasan tak? Dia adalah rumus. Kalau rumus, dia bagi sahaja rumus, maka dia penyataan umum. Okey, boleh? So, khusus kepada umum, kita akan tulis dia menjadi hujah induktif. Okey, boleh ya? Okey, kalau kamu tengok kat sini, kamu buat dah soalan ni. Okey, kamu dapat tengok tau. Kalau soalan yang melibatkan khusus, kalau soalan yang melibatkan rumus kat belakang ni, dekat kesimpulan ni, automatik dia induktif. Kalau macam ni kan, soalan D kan. Soalan D pula, soalan 4 ni kan. Kesimpulan dia kan rumus kan, betul tak? So dia induktif. Macam tadi pun sama juga. Yang E. E yang ni rumus. Nampak tak kat sini? Kawan ni rumus. So dia jadi induktif. Rumus pada kesimpulan, dia automatik hujah induktif. Okey nak? Itu keyword dia lah. Sat betul dia. Okey, dekat kesimpulan. Kesimpulan ada je rumus. Rumus tu yang kamu nampak yang sama dengan pun boleh ubah tu kan. Automatik hujah penyataan tersebut menjadi hujah induktif. Okey nak? Okey, ada rumus dekat kesimpulan, automatik hujah induktif. Okey, boleh? Okey, baik. Seterusnya. Okey, 1.2.2. Membuat satu kesimpulan berdasarkan 2 permis yang diberi. Okey, untuk ini kita akan kenal pasti 3 bentuk. Okey, 3 bentuk penyataan dan 3 bentuk hujah. Iaitu bentuk pertama, bentuk kedua dan juga bentuk ketiga. Kalau bentuk pertama, keyword dia adalah perkataan semua. Perkataan semua. Kalau dia tulis kat situ semua saja pada premis pertama, jadi itu adalah bentuk hujah yang pertama. Okey, jadi kat sini dia kata apa? Semua A adalah B. Jadi premis 2 adalah C adalah A.
Jadi ini B, kita letak sini B, sini kita letak C, sini kita C. Tak usah pening lagi. Cikgu nak tengok bentuk saja dulu. Okey. Kini kalau semua confirm bentuk A. Kalau bentuk 2, bentuk 2 kita akan pakai bentuk jika P maka Q. Yang membezakan ia adalah pada premis 2. Kalau bentuk yang kedua, ni bentuk yang kedua ni. Kalau bentuk yang kedua, kan P tu mesti betul. Kalau P betul ataupun P adalah benar, maka Q adalah benar. Ni benar, Q benar. Untuk bentuk yang ketiga, kita pakai jika P maka Q juga. Tapi dekat sini kan, kita tengok dekat sini. Bukan Q adalah benar. Maksudnya Q tu kita menafikan dia lah. Jadi kalau kita menafikan Q, maka kesimpulan kita juga kita akan nafikan. Kita try tengok satu tu. Sedut pening tengok satu dulu. Ni cikgu up ni atas sikit. Ini adalah bentuk-bentuk yang cikgu kita simpan tadi kan. So, kita buat dulu latihan 2. Soalan A pada muka surat berapa ni? 16. Latihan 2. Soalan A. Premis 1. Jika 3T sama dengan kosong, maka T sama dengan kosong. Dia adalah berada bentuk 2 ataupun bentuk 3. Betul tak? Sebab bentuk 2 dan 3 kita pakai jika maka. Kan? So kita tengok premis 2. Dia kata, jadi ini adalah P, ini adalah Q. Kita tengok premis 2. Premis 2 dia tulis 3T sama dengan kosong. Dia ambil balik 3T sama dengan kosong, iaitu tak ada pun sebarang penafian. Jadi kalau yang tiada sebarang penafian, jadi bentuk dia adalah bentuk yang kedua. Ni. So P adalah benar. Sebab tu dia tulis balik 3T sama dengan kosong. Jadi untuk kesimpulan kita tulis Q adalah benar. Q kita ni kan T sama dengan kosong. T sama dengan kosong itu adalah benar. Jadi tulis saja balik. T sama dengan kosong. Kalau benar tulis saja balik. T sama dengan kosong. B pula. Semua faktor bagi A ialah faktor bagi 24. Tengok dia punya keyword adalah semua. Jadi kalau semua kita akan pakai bentuk yang pertama. Bentuk ni. Kan? Lepas tu kita kena pasti A dan B dia pula. Semua faktor bagi 8. Ini adalah A. Ialah faktor bagi 24. Hijau tu adalah B. Cikgu tulislah. Inilah. Ini A, ini B. So 4 ialah faktor bagi 8. Ini adalah A. Salah. A. 4. Ni tiba-tiba 4. Sini A dah ada B, sini A. Jadi ini 4 adalah C. Nampak tak? Sama tak? Semua A ialah B. Semua A ialah B. C. Premis kedua. C ialah A. C ialah A. 4 ialah faktor bagi 8. Jadi 4 ni C lah. So kita kena buat ayat. C ialah B. So cari kat sini. C kita kat sini adalah 4 kan. Yang warna biru ni. Hat ni. So C kita adalah 4. B kita. Ni hat hijau ni. Ialah faktor bagi 24. Tu dia balik. Ialah faktor bagi 24. Boleh nak?
Okey, seterusnya. Lari pula. Ke bawah sikit. Gitu. Okey, C. Permis 1. Semua trapezia mempunyai sepasang sisi selari. Ini adalah dalam bentuk yang pertama. Masih lagi dalam bentuk yang pertama. Sebab keyword dia adalah ni semua. Gitu. Okey. So kita kenal pasti mana A, mana B. Jadi A kita adalah trapezium. B kita mempunyai sepasang sisi selari. Okey. Jadi premis kedua, C ialah A. Okey, jadi C kita adalah D, E, F, G. A kita adalah trapezium. Nampak tak kat situ? So kita buat kesimpulan. C ialah B. So C kita ni kan. Yang warna hijau ni kan. D, E, F, G. Ni C. B kita yang mana? Yang warna biru ni. Betul tak? B. So ayat kita C ialah B. Jadi D, E, F, G. B kita mempunyai sepasang sisi selari. Mempunyai sepasang sisi selari. Gitu. Mudah tak? Okey nak. Ini cepat. Okey, seterusnya. Premis 1. Jika 3 ialah faktor bagi X, maka X ialah gandaan 3. Jadi bentuk hujah kita adalah bentuk sama ada bentuk kedua atau bentuk ketiga. Ni lah. So kita kena pastilah. 2 ke 3 kita akan tengok dekat premis kedua. X bukan gandaan 3. Dia nafi. Nampak tak? Jika 3 adalah ni, ini adalah P. X ialah gandaan 3. Okey, ini adalah P, ini adalah Q. So, dia tulis kat sini X bukan gandaan 3. Kalau ada perkataan bukan sahaja, nampak kan? Bukan kan? Jadi automatik dia adalah bentuk yang ketiga. Nampak tak bentuk ketiga ada word bukan. Nampak tak? Faham tak? Sini ada word bukan, perkataan bukan. Jadi dia bentuk ketiga lah sebab bentuk ketiga dekat premis kedua ada perkataan bukan. Okey. Jadi kesimpulan dia. Macam mana nak buat kesimpulan? Bukan P adalah benar. Jadi P kita 3 ialah faktor bagi X. Jadi kita kena letak perkataan bukan. So, bukan 3 ialah faktor bagi X. Boleh nak? Nampak tak kat situ? Kalau premis, kalau bentuk yang ketiga, dia menafikan. Okey nak? Okey. E pula. E. Okey. Jika PQ dan RS ialah selari, maka kecerinan PQ sama dengan kecerinan RS. Okey, jadi ini adalah P, ini adalah Q. So, kita labelkan. Ini P, ini adalah Q. Jadi sama ada bentuk 2 atau 3, betul tak? Kita nak tahu, nak tentukan 2 atau 3, kita tengok premis yang kedua. Premis kedua ni ada apa? Dia menafikan yang Q. Q ni sama dengan kan sini. Ini dekat premis 2 ni dia letak palang kat sini. Apa maksud palang ni? Apa dia maksud dia? Dia letak ni maksud dia adalah tidak sama
dengan. So, ni menafikan. Jadi dia bentuk yang ketiga. So, bentuk yang ketiga, kesimpulannya adalah kita kena menafikan P. So, macam mana nak menafikan P? Kita letak perkataan, bukanlah P, Q dan R, S bukan garis selari. Nampak tak? Okey. Boleh? Okey, seterusnya latihan 23. Kan I besarkan dia. Akan. Okey, latihan 23 soalan A. Dia suruh isi tempat kosong. Okey. Jadi A. Dia bagi untuk soalan A, dia bagi premis 1. Semua nombor genap boleh dibahagikan tepat dengan 2. Ada word semua kat sini. Jadi dia adalah bentuk pertama. Tengok ni. Kat premis 1 word semua. Jadi bentuk pertama. Okey. So dia bagi juga kesimpulan. M boleh dibahagikan tepat dengan 2. Okey. Jadi yang pertama sekali kita kena tentukan A dan B. Jadi premis yang pertama, apa A dia? A dia adalah nombor genap. Ini A. B dia dibahagikan tepat dengan 2. So ini A, ini B. Kan? Okey, apakah kalau kesimpulan C ialah B. So, C dia hak ni lah. N. B dia boleh dibahagi tepat dengan 2. Okay. Ni C, ini B. So, premis dia kita kena buat C ialah A. Jadi, C dia kita adalah N. So, kita tulis N. N ialah A. Apa ialah kita? Apa A kita? Nombor genap. So, tulislah. N ialah nombor genap. Gitu. Nah. Okey, seterusnya. Okey, B. Premis 1, jika W tambah 5 sama dengan 8, maka W kuasa 2 sama dengan 9. Okey, ini sama ada bentuk 2 atau 3 lah. So, kita nak tahu, tengok kesimpulan dia. B, Q. Tengok sini. Q dia berada di bawah kan? Ada penafian tak kat sini? Tak ada. Jadi kalau tak ada penafian, dia adalah bentuk yang kedua. Q adalah benar. So, kesimpulan kita akan tulis P adalah benar. Jadi P kita W tambah 5 sama dengan 8. Dia adalah benar, jadi tak payah buat penafian lah. Tulis je balik. Okey nah. Okey, seterusnya. Pepejal A ialah sebuah prisma. Kesimpulan, pepejal A mempunyai dua muka bertentangan yang konjeren dan selari. Okey. Jadi ni macam mana? Hampa tengok kat sini. Ni word sama kan? Allah Akbar. Ni word yang sama kan? Kalau word yang sama, ia adalah bentuk yang pertama sebenarnya. Premis 2 dan premis kesimpulan kat awal ni mempunyai word yang sama. Jadi dia bentuk 1. Allah Akbar. Kenapa tak jadi ni? Nampak tak? C kat awal-awal dia. Okey. So,
Kita tentukan dekat premis 2 apa A kita. A ialah sebuah prisma. Okey, B mempunyai dua bertetangan yang koherent dan selari. Okey, so macam mana kita nak buat ayat? Kita akan buat ayat. Okey, apa ayat A premis 1? Semua kan? Jadi semua A kita adalah sebuah prisma. Jadi tulis balik. Semua sebuah prisma mempunyai B kita lah kan? Mempunyai dua muka bertentangan yang konjugent dan selari. Macam tu. Okey, faham tak? Risaunya. Okey. Kita buat pula D. Tengok D. Okey, tengok D ya. Okey, premis 1 tak tahu. Premis kedua. Okey, A adalah punca kuasa 3A sama dengan B. Jadi kesimpulan dia B kuasa 3 sama dengan A. Okey, so yang pasti dia bukan bentuk 1 lah. Sebab tak ada perkataan yang sama. Dia sama ada bentuk 2 atau bentuk 3. Jadi macam mana nak kenal pasti bentuk 2 atau bentuk 3? Tengok dekat kesimpulan dan juga premis 2. Ada tak pernyataan penafian? Dia nafi tak? Tak kan? Ini sama dengan kan? Jadi bentuknya adalah bentuk yang kedua. Okey, so kita tulis balik. Okey. Ini P, ini Q. Berdasarkan premis 2, bentuk 2 P. Kalau kesimpulan sini Q kan. So kita tulis sini. Jika P, jadi P kita adalah A punca kuasa 3 sama dengan B, maka Q kita B kuasa 3 sama dengan, boleh? Okay, next. Last. Okay, last. E. Premis 1, jika H lebih besar daripada K, maka H tolak 1 lebih besar daripada K tolak 1. Okey, itu adalah jika maka. Jadi sini P, sini Q. Betul? Ini P, ini Q. So dia sama ada bentuk 2 dan juga bentuk 3. Kita tengok kat kesimpulan. Kesimpulan ni adalah Q. Dia nafikan tak? Sama tak? Sama. Dia tak menafikan kan? Jadi itu adalah bentuk yang kedua. Okay, so bila nak tulis premis yang kedua, kita kena buat P adalah benar. So P kita ini, kalau nak kata dia benar, kita tulis saja balik. Is lebih daripada P. Okay, Okay, itu saja untuk hari ini. Next class kita akan tengok 1.24, 1.25 dan 1.26. Okay, Okay, itu saja. Terima kasih.